Dan Allah Ta'ala menghisap iman dan amal manusia. Dinyatakan pula bahawa Allah memberi keampunan kepada sesiapa yang ia kehendaki, mengampunkan kepadanya segala dosa yang dilakukan. Dan Allah juga boleh menyeksakan sesiapa yang hendak dia azabkan di kalangan hamba-Nya mengikut undang-undang dan peraturannya. Allah itu maha adil dan Allah itu maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Apabila turun ayat ini menjadi berat kepada para sahabat radhiyallahu anhum, oleh kerana iman mereka yang selalu kuat, takwa mereka yang selalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka ada ketakutan bila mendengar ayat ini, kerana semua yang dipikirkan di dalam hati akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Sedangkan mereka berfikir macam-macam dalam hati mereka, menyebabkan mereka dalam keadaan ketakutan, menangis. Dan ada yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri lutut kerana ketakutan bila mendengar ayat ini. Namun demikian dinyatakan Allah itu maha pengampun. Barang siapa yang beriman, yang bertaubat, Allah Ta'ala mengampun dosanya. Barang siapa yang kufur, yang engkar, akan diazab oleh Allah Ta'ala. Ataupun yang tidak bertaubat, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah ulama tafsir menyatakan ayat ini berkait dengan apa yang diazamkan oleh seseorang, sebagaimana disebut di dalam hadis qudsi. Barang siapa yang berazam untuk membuat sesuatu amalan yang baik, ditulis kepadanya satu kebajikan. Setelah dia mengerjakan amalan yang baik itu, dia beri kepadanya 10 kali ganda sekurang-kurangnya. Dan ada yang 700 kali ganda. Dan ada yang terlalu banyak, berapa banyak pahalanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berazam untuk mengerjakan kejahatan, tidak ditulis kejahatannya. Setelah dia mengerjakan kejahatan itu, barulah malaikat diperintah oleh Allah menulis satu kejahatan saja. Tidak digandakan dengan 10 kali ganda. Kejahatan ditulis dengan satu kejahatan saja. Disebut di dalam hadis yang lain, dia beri tempoh kepadanya untuk bertaubat. Adakah dia bertaubat pada hari itu ataupun tidak? Kalau dia bertaubat, maka tak ditulis. Setelah riwayat mengatakan ditulis. Dia bertaubat, dihapus oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerima segala dosa, segala taubat yang dilakukan oleh seseorang berdosa yang dilakukan. Mengikut penafsiran yang lain yang dibawa oleh ulama tafsir, ialah orang yang ada di dalam hatinya penyakit waswas, merasa bimbang dan takut, mari perasaan dalam hati dibisi oleh syaitan, dibisi oleh iblis, macam-macam perkataan. Dia antara perkataan suruh jadi kafir. Ini waswas syaitan. Kafir, jadi kafir, jadi kafir, jadi kafir. Mari dalam hati. Kamu jadi kafir lah molek, yang hanya fikiran begitu. Maka sahabat ini bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, terlintas di dalam hati, dalam fikiran saya, kalau disebut dengan perkataan saya, hilanglah iman saya. Dari kafir jadi murtad." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Adakah selepas itu engkau ingat balik? Engkau sedar balik?" Dia kata, "Ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Tidak, iman masih ada." Apa yang berlaku itu ialah waswasa daripada syaitan. Jangan bimbang, itu gangguan daripada syaitan. Imam Nawawi menyebut di dalam Azkar, ada ulama yang menyatakan bahawa orang yang ada penyakit waswas ini menandakan iman ada dalam dirinya. Kerana syaitan tidak mendekati orang yang tidak ada iman. Sebagaimana perampok dan pencuri tidak mendekati rumah yang tidak ada harta. Rumah yang ada harta saja yang dilekok-lekok, yang dipusing-pusing oleh perampok, penyamun dan pencuri. Begitulah iman yang ada dalam hati menyebabkan diganggu oleh syaitan. Bila seseorang itu diganggu oleh syaitan,
Dengan adanya waswas di dalam hatinya, dia berjihad. Dia berlawan, dia beri kepadanya pahala jihad menentang syaitan yang ada dalam hatinya. Oleh kerana jangan takutnya bimbang. Dia Allah berdepan dengan syaitan itu dengan penuh keyakinan kepada Allah. Jangan ikut syaitan, lawan syaitan. Bila ingat, balik, ingat pada Allah SWT. Itu menandakan iman masih ada di dalam hatinya.